jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ngungkit lagi. I speak Swedish, you don't. I sit right down and write a letter. Okay, sebenarnya aku ni suka sangat menjemput orang-orang radio, terutamanya penyampai-penyampai radio lah untuk podcast Borak Sini Habis Ini. Sebab apa? Kalau panggil dia orang, makanya senanglah kerja-kerja aku kan. Nak elaborate panjang-panjang, nak bercerita itu ini, cukup kan. So hari tu kita jemput Keanu Azman. So sekarang ni, ini dia penyampai radio kedua yang kita jemput ni, sempena dengan 101 slot yang baru ni. Dulu dia Johara Pagi Era. Siapa lagi ni? Kalau bukan Hanif. Ya. Yeah. Hanif, thank you so much sudi datanglah ke podcast kita. Sebelum kita mulakan rakaman untuk podcast dengan video ni kat YouTube Budi ni kan. Suara dia. Aku terus bercakap pada Budi, cakap Budi, aku betul impress dengan progress yang Budi lalui daripada first kita berkenalan Budi Yeah. sehingga sekarang ni Budi akan mengikut arus terus, dan aku memang appreciate yang Budi ada masa untuk jemput aku datang sini Budi kan. Thank you, ni Budi. kita dah lama dah aim Hanif ni datang sini. Kita nak kumpulkan semua penyampai radio datang borak-borak kat sini kan. Jangan kumpulkan semua satu masa lah Budi Itulah ni, kita kena evolve lah ni. Betul. Seiring dengan zaman kan. Seorang podcast, kita nak podcast. Lantak orang pergi nak kata-kata apa kan. Berapa ramai yang Budi kenal, artis ke tidak ke, yang dah cakap kat Budi dia dah beli barang podcast tapi tak start. Berapa ramai Budi? Ramai. Budi tak cakap apa, tahu-tahu dah ada. Nampak tak Budi? Beza dia, people who do it and people who say they're going to do it. Termasuklah aku. Barang beli tapi tak pasang-pasang. Itu je lah Hamzah kan datang. Dia dah beli ni, banyak mic dia beli. Kan. Dia kata tak guna. Tak unboxing lagi. Okey, kita teruskan podcast kita dengan bercerita tentang permulaan lah. Jadi kita nak tahulah perjalanan detik permulaan macam mana ni terlibat dengan dunia penyiaran ataupun penyampai radio. Pada suatu hari sebenarnya sejarah saya bersama radio bermula dengan syarikat bernama AMP. AMP adalah nama sebelum Astro Radio Sdn Bhd lah. Bawah naungan Astro juga, tapi kami adalah sebuah syarikat yang hanya menjadi platform kepada stesen-stesen radio. Tahun 2005, waktu itu saya masih lagi belajar di college dan kekangan wang lah. Jadi saya sejenis yang kerja part time, kerja event. Saya kerja, in fact waktu tu saya kerja kelab malam juga ujung minggu. Kerja. Bonzer, kerja. Bukan bonzer, macam bonzer lah. Tapi kerja lah. Saya kerja kat situ. Dan tiba-tiba ada opening sebab abang saya waktu tu dia mix Roadrunner. Memang ada Mix FM punya station under Astro, station berbahasa Inggeris. Dia punya target market mungkin dewasa tua. Kan abang saya waktu tu dia Roadrunner. Maksud Roadrunner ni macam squad era lah, yang bawa kereta, yang bagi-bagi hadiah. Dia akan call, hari ni kami berada di. So start dari situ 2005, abang saya dah start dulu. Kemudian dia kata, Nep, kau nak kerja? Nak. Apa nama apa? Syam. Syam merupakan penyampai di Light lah selepas itu kan. Kemudian dia cakap X-Fresh ada pembukaan untuk dia punya cruises. Benda ni terma ni kita panggil cruises, special events. Maksudnya bila kita kerja dengan special event ni, kita bukan ke udara, tetapi kita adalah tim jalanan. Kita road crew dia kan, bawa kereta Pro 2 waktu tu, pusing-pusing call radio kan. Waktu tu ada Arif Fashlah. Adi, jam 4.30 kita akan berada di sini untuk bagi hadiah sekian. So orang datang. Itu 2005. Dan rezeki saya untuk menjadi penyampai radio on air ke udara adalah pada tahun 2008 saya diserapkan ke dalam X-Fresh pagi lah waktu tu, 6 hingga 10 pagi. Dan show itu bernama Riot Pagi X. X-Fresh ni kalau siapa yang masih follow, dia tukar nama kepada XFM. Sekarang dah tak ada dah pun. Banyak memainkan lagu-lagu lokal sahaja. Maknanya kalau lagu tu Melayu tapi dari Indonesia tak boleh. Kalau lagu tu English tak boleh. Waktu tu Korean belum besar lagi. Kita hanya lagu-lagu Malaysia dan banyak memainkan lagu-lagu indie. Kita supporter of indie lah selama 2 tahun. Riot Pagi X, Ray dan Hanif waktu tu. Jadi permulaan lah saya mengenali Ray kan. 2 tahun kami di sana. 2010
Rezeki tapi berlaku dalam keadaan kesedihan kerana Aznil bersama Din Bramboy. Din Bramboy meninggal. Dan ketika itu saya rasa Datuk Aznil, belum Datuk, mencari nafas baru untuk menggantikan Din Bramboy. Berat tugasan tu, tapi setelah Pak Nil melalui fasa demo dengan beberapa orang yang lain, nama-nama besar, Pak Nil prefer untuk mengajar kami. Jadi kami daripada sebuah stesen kecil indie masuk ke, kalau bahasa budak-budak indie ni, masuk ke alam mainstream lah. Kami dimasukkan bersama Aznil tau. Kita ni budak, dua orang budak indie terkeja-ginja ni, masuk live dengan Aznil, masuk era. Bayangkan daripada 250,000 punya listeners pagi, masuk era berjuta. Bahasa dah kena tukar, dah tak boleh gualu-gualu dah. dah tak ada nak support band-band macam Joanna Anko kan, lagu-lagu pesawat, tak ada, dia berubah. Dan itu pengajaran yang terbesar buat saya lah. Satu langkah sebagai seorang penyampai radio yang sangat besar. Jadi show itu dipanggil Riuh Pagi Era. Aznil riuhkan Pagi Era bersama Ray dan Hanif. Wow. Selama 2 tahun dekat situ. 2012 munculnya Johara apabila Ray dengan Hanif digandingkan dengan Johan. Okey, so jenama Ray dengan Hanif ni diteruskan lagi kan. Sehinggalah Johara dihentikan rancangannya tahun 2012 lah, pertengahan. Dan kemudian setelah kita berdemo dengan orang lain, sama macam mana Pak Nil buat dulu, demo dengan orang ni, demo dengan orang tu, tak jadi juga. Kami dialihkan ke 101 Era. Sekarang ni 4 hingga 8 petang. Kami tu masih lagi Ray dengan Hanif. Jadi bila orang tengok video yang saya post, 14 tahun saya bekerja pagi, bukan 14 tahun bersama Johara. Perjalanan 14 tahun tu adalah saya bangun pagi sejak 2008. Oh my god. Daripada Express tu kepada Riuh Pagi Era, kepada Johara, dan sekarang 101 Era dah tak perlu bangun pagi, subuh je lah. Lepas tu tidur. Oh, itulah cerita dia Budi. Tapi 2008 tu Budi, kita dah kenal dah. Kita dah kenal. Budi dah ada dekat PC, Budi dah ada dekat betul, ni kan. Betul. Itu Budi.com start 2007. Tu dia. Budi daripada awal pun saya memang mengenali Budi sebagai seorang, ya memang dia mewakili media, tapi jarang sekali Budi mengangkat cerita-cerita gosip. Jarang. Bukan kata tak ada langsung, jarang. Dan Budi lebih kepada informatif punya entertainment lah. Betul. So untuk tu saya salut Budi. Takut lah. Kita kan selalu pergi event. Bila jumpa artis tu, kau yang tulis, kenapa? Kita tak nak cari pasal lah kan. Pasal-pasal kena tampar kan dekat event kan. Kita nak cari rezeki kan. Tapi Budi memang solo daripada dulu dia. BUDIEY. Betul. Siap ada jemputan untuk tengok wayang, siap ada gift untuk tabiat Budi. Okay, soalan dia, bila selalu kerja pagi kan, bangun pagi, awal pagi, tiba-tiba kan kerja petang, apa perubahan yang ketara? Untuk yang mendengarkan rakaman podcast ini rakaman bukan live, tak sama dengan radio, yang sedang menonton di video juga. Hari ini adalah hari yang ketiga saya bertugas dari jam 4 hingga 8 malam. Okay. Semalam adalah first time yang saya cabar diri saya untuk tidur lewat. Jangan tidur macam biasa. Sebelum ni hari Ahad saya tidur macam biasa, pukul 9.30 10 dah gone. Bangun pukul 6 pagi juga. Hari kedua sama, saya tidur sebab dia body tu dah macam tu lah. Body tu dah kan. Pukul 8 balik pada kerja, lapar tapi tak nak makan sebab dah ngantuk. Tidur, bangun pukul 6 pagi lagi. Okey, buat kerja-kerja lain lah. Ada YOLO Malaysia, ada saya punya business tepi. And then bila masuk kerja pukul 3 penat Budi. Dia dah macam memang masa aku kerja pagi, time ni lah aku nak lelap kejap kan. Memang penat, body tak biasa. Jadi semalam body timing lain lah. Betul lagi. Saya cabar diri Budi. Semalam saya tidur pukul 4 pagi. Kita layan Netflix binging punya, continuous. Layan atas katil, layan. Pagi tadi bangun pukul 11 pagi, 11.30. Okay. Tak best lah Budi. Cycle tu tak best. Maknanya saya akan turn balik kepada cycle bangun pagi, tapi tetap pergi kerja. Cuma saya kena cari energy tu daripada pukul 3, pukul 4 tu kena kembali bertenaga kan. Orang kata morning person ni dia awet muda tau. Sebab kan kita mandi pagi, bangun pagi. Tak tahu lah Budi, saya punya eye bag ni menunjukkan mungkin teori Budi tu tidak benar. Tapi teori yang orang kata, ni bukan saja teori lah, orang selalu kata mengaitkan dengan kerohanian lah, Islamik kan. Rezeki pagi tu lain kan? Yang tu saya harus bersetuju.
Dengan waktu saya bangun pagi tu, lepas habis show saya masih lagi ada time untuk buat bisnes petang. Ada time dengan family. Ini dah 4-8 ni, time dengan family tu kurang. Bisnes pun orang nak meeting dengan kita pukul 5 tau Budi. Tu payah sikit nak adjust kan. So adjust pagi lah meeting. Itulah kena adjust pagi. Kadang-kadang kita jumpa klien, takkan kita yang push klien. Tak ada, aku nak kena pagi juga. Itulah benda yang saya tengah melalui fasa progress nak adjust pada timing baru. Itulah tengah lalui sekarang ni Budi. So sama juga dengan Ray kan. Sama Ray tu lagi teruk pasal dia baru je ambil job filem. Ada 2 filem. So lepas sekarang tu filem yang dia tengah tayangkan ni tajuk dia tak ingatlah, eksperimen ex-girlfriend. Sorry Ray. Jadi waktu dia ambil job tu, dia punya schedule untuk syuting ada Mimi Lana, ada Aaron Aziz, ramai lah ni nama-nama besar. Dia orang based on Ray punya timing kerja pagi. Pup dia kerja petang kan. Sekarang dia kena reschedule. Bila buat timing baru untuk syuting, orang lain pun kena. Pelakon lain kan. So saya duduk gelak kat Ray lah sekarang ni. Dia memang guru hara kan. Tapi itulah hakikatnya bila bekerja di radio. Bukan kita yang buat decision siapa yang pergi ke mana. Benda tu kita ikut pada management. What is best for the station lah. Jadi selain daripada penyampai radio, Hanif pula sekarang ni tengah sibuk dengan konsert 3 generasi. Mungkin ramai yang tak tahu ni, Hanif merupakan penerbit eksekutif. Ya betul. Untuk YOLO Malaysia. Kita nak tahu sedikit tentang YOLO Malaysia ni. Apa yang YOLO Malaysia buat? YOLO Malaysia ni adalah satu jenama di mana kami dicipta ataupun ditubuhkan atas dasar melihat keadaan industri hiburan kita yang terbantut. Ketika itu pengumuman PKP yang pertama. 2020 lah maksudnya. So ini permulaan, jangan cerita 3 generasi dulu. Perjalanan tu dah 2 tahun dah. Bulan Mac 2020 saya punya job luar cancel. Maksud cancel ni, saya ni bekerja di radio, gaji jadi tetap. Alhamdulillah. Tapi job saya yang memberikan saya keselesaan. Maksudnya bila saya MCPC, saya MC untuk event-event besar, tu total setahun tu semua cancel. Daripada bulan 2 dah tahu cancel. Jadi saya fikir pada diri saya, alhamdulillah aku ada kerja ni. Tapi kawan-kawan lain macam mana? Kawan-kawan yang buat sewaan untuk LED, kan bila event ada LED, yang buat staging, yang buat sound, yang buat yang jadi director, semua tak ada job lah kan. So bila kami berhubung melalui WhatsApp waktu tu, saya ada seorang kawan di Thailand berpengalaman dalam dunia buat konsert, dunia branding ni, nama dia Ip Harun. Kita bincang-bincang, dia keluarkan idea, okay, let's start something. Okay, kita start ni 2020 ni, kita start something daripada YOLO Thailand. Dia daripada Thailand, kita start. Kita ada YOLO Asia, that's the big brand YOLO Asia adalah gandingan YOLO Vietnam, YOLO Thailand, YOLO Malaysia, besar, YOLO Indonesia. Besar. YOLO tu singkatan daripada You Only Live Once. You Only Live Once. Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Pegangan yang bagi saya harus kuat lah. You only live once. Jangan takut buat kesilapan. Right? So YOLO Malaysia ditubuhkan, idea asal daripada Ip Harun ni lah. Daripada Thailand tau. Dia tak balik-balik sebab dia stuck. Masa tu memang stuck. Okay. Dia orang Malaysia tapi dia kat sana. So kita mulakan satu gerakan untuk bantu industri. Dengan adanya waktu tu PKP bersyarat. Dah tahu dah dalam satu hall berapa orang boleh duduk. Kita pun start. Boleh tengok dekat YOLO_Malaysia. Kita buat 5 virtual event. Ini bukan konsert. Ini macam meet and greet campur nyanyian dan sebagainya. 2 jam setiap artis. Fan akan diberikan tiket melalui Zoom. Maksudnya dia beli tiket tu bukan macam kita pergi fizikal, pergi tengok konsert. Tidak. Dia buka Zoom dia buka kamera. Kita ada 360 LED. Okay, dekat sebuah venue. Di tengah-tengah LED itulah penyanyinya akan ada. Dalam skrin LED yang besar ni adalah rupa orang yang dah beli tiket tu. Dia on camera. So maknanya kat belakang. Betul. Kalau kita biasa tengok virtual event, kita je tengok artis tu. Yang ni artis tengok kita balik. So nampak muka masing-masing kan? Nampak muka masing-masing. Dari situlah tercetusnya idea untuk kita teruskan. Alright. It was quite a success lah. Kita nama-nama besar juga waktu tu. Zizi Kirana. Kita ada Rough Edge. Kita ada All Stars Division. Kita ada 7 Loka. Waktu tu diorang belum kahwin lagi. Kita ada siapa? Bunga. Ini antara-antaranya 5 orang yang kita bawa.
Dan opening act dia ada Dola, ada ramai DJ Uno waktu tu kan. Tapi segalanya dilakukan secara digital. Digital lah. Semuanya virtual kan. Jadi mungkin dari sudut apa yang saya dapat belajar YOLO live sessions waktu buat tahun 2020 tu adalah kita semua tahu feel virtual dengan feel Lain. live ni sangat lain. Ya. Jadi setelah kita habis show kita dengan Rough Edge, paling last satu, kita hentikan seketika, kita bincang untuk apa next step kita. So kita berhenti ni bukan terkubur. Kita sedang menanti the best timing untuk start balik buat physical event. Tibalah 2022. Dengan itu adalah YOLO Live Sessions. 3 generasi, kita ada ekspedisi disekalikan dengan Spider, disekalikan dengan Noh Saleh. Dari situ. Jadi tim yang sangat kukuh daripada 2020. Kita masih lagi ada people like Hamka. Hamka ni daripada Thrive. Thrive adalah sebuah syarikat yang dah lakukan event staging macam ni, konsert begini, ada pengalaman. Ip pun ada pengalaman. Kita juga ada tim social media yang berpengalaman. Semuanya gabungan company-company berbeza di bawah satu bumbung yang kita panggil YOLO Malaysia. YOLO Indonesia sampai sekarang tengah Semua diskusi. negara ada YOLO Ada. YOLO Vietnam pun ada. Tapi idea besar dia is integration lah. Satu hari kita nak bawa juga rappers, rockers daripada sini pergi ke Thailand. Satu hari kita nak bawa juga daripada Vietnam, Thailand datang ke Indonesia, Indonesia ke sini. So itu adalah idea payung dia. Macam mana gerakan kita, tak apa, kita buat di Malaysia dulu. Sebab tim kita paling kukuh di sini. Begitu cerita dia lah kan. Okey, kita kembali kepada konsert 3 generasi akan berlangsung pada 27 Ogos nanti. Tak sampai sebulan pun lagi. So sudah tentu ramai orang nak tahu ni. Pada malam tu apa yang akan berlaku? Tiga artis antaranya Ekspedisi, Spider dan juga Noh akan bergabung dalam satu pentas, atas satu pentas 3 generasi. So performance dia orang macam mana? Tu dia. Poster. Yang ni kan kat podcast tak dapat tengok Poster dia cantik kan? Kita punya graphic designer pun power. Mak Yang dengan Zawin nama dia. Steady lah. Jadi malam tu siapa yang akan perform dulu? Siapa perform dulu kemudian saya tak nak bagi tahu. Tak nak bagi tahu. Macam mana dia punya performance? Mungkin akan trio berduet atas satu pentas ke ataupun satu-satu atau macam mana? Okey, kontennya YOLO Malaysia daripada tahun 2020 pun dikenali sebagai sebuah syarikat yang menjual idea. So kita tak nak just performer tu datang perform. Yang masa virtual pun ada games dan sebagainya lah. Ada interaksi bersama fans. So yang ni ada virtual juga? Ni tak ada virtual. Okay. Ni cuma kita ambil idea yang sama untuk kita pastikan it's not just performance tau. Mungkin tak ada kita punya interaksi nak main game atas pentas sebab ini semua rockers, tak sesuai. Tapi kita tak nak lah Noh Saleh perform Noh Saleh seorang, lepas tu Spider seorang, ekspedisi seorang. Okay. Memang itu akan dipisahkan. Mereka bertiga tak adalah semua akan naik atas stage together, but akan ada flow integrasi dia. Kalau anda nantikan, bila anda tengok nanti kena beli tiket lah sendiri. Macam mana macam kan? tu. Pandai kan? Dia pancing macam tu je. Itulah apa yang kita cuba lakukan adalah, kalau kita fikir, dia bukan saja 3 generasi tau. Noh Saleh generation lain, ekspedisi paling otai sekali kalau dalam 3 nama. Spider pun ada zaman gemilang dia, masih lagi nama itu sangat kuat. Dia punya music pun lain, rock genre dia lain. Noh Saleh seorang lain. Kita ada pop ska lah. Saya tak tahu macam mana nak namakan Spider punya ni, tapi dia ada elemen-elemen ska. Lepas tu kita ada heavy metal daripada ekspedisi. Apa yang kita nak capai kat sini adalah fan heavy metal ni akan mendengar juga lagu Noh Saleh. Fan Noh Saleh akan mendengar juga lagu Spider. Spider punya fan akan dengar pula heavy metal dan Noh Saleh. So gandingan rockers berbeza feel ni dalam satu malam akan menjadi satu historic event lah kan, bagi kami lah. Itu yang kami, pendapat kami begitulah. Sebab saya sendiri pun peminat music, bukan kata rock, tidak, hip hop pun ya. So itu yang kita nak bawa everything together kan. Itulah ni, kita tak nak macam peminat ekspedisi kan, selepas ekspedisi habis tamat perform terus belah. Kita tak nak macam tu kan. Betul. Setuju. Rugi lah beli tiket. Rugi. Itu beli satu tiket datang pada awal, tengok semua. Tapi macam biasa Budi, saya tak nak bagi tahu siapa first, siapa second, siapa last. Tak ada. Tapi kalau ikut dia punya hype
kan. Ketiga-tiga tu sebenarnya kita tahu dah siapa yang Siapa? last, Budi. siapa yang last. Okay, Budi teka. Okay, kita teka lah kan. First Noh, Okay. second Spider, Okay. ditutup oleh Ekspedisi. Okay. Kalau Budi dah teka macam tu, saya buat lain lah. Tapi kan sekarang buat konsert apa pun, rasa pernah cakap benda ni dekat Anip kan, masa kita borak-borak kan. Sebenarnya buatlah konsert apa pun akan laris. Tengok Dewa kan. Betul. Dewa 19. Dewa 19. Terpaksa buat Wings. Day 2 Wings Search dekat Dewa kedua-dua ni. Search penuh. Kan. Bang Fiz, Aina Abdul semua. mahal macam mana pun orang beli. Okay. Kan? Beli juga. Minat. So apa yang saya dapat nampak, orang rindu live performance yang berkualiti tinggi. Bila jual tiket ni, maknanya production cost dia meninggi sebab dah ada keluaran wang untuk sound system yang Quality. padu, director yang padu, staging, lighting. Benda tu mahal tau. Jadi bila beli tiket dan orang beli, itu menunjukkan orang appreciate celebrity diorang. Appreciate tau. Dan bukan sekadar menanti show-show di televisyen. Bukan sekadar menanti radio buat road tour, panggil diorang 1-2 lagu, dah cukup. Ini yang kita rindukan dan saya rasa fan juga merindui live performance kualiti tinggi, high impact ni. Yang memang berdentum speaker tu tapi sedap. Itu Kan. best Tambah lah. dekat ZKL. Betul. ZKL mantap. Budi dah pergi? Dah pergi dah. Tengok siapa? First pergi ZKL tu tengok Search. Okay. Okay. Lepas tu yang kedua kita tak bukan performance music lah. Itu lawak. Persembahan lawak LOL tu. Yes. Tapi garanti lah kan. Dia punya kepaduan, dia punya sound system dia mantap lah. Budi, saya pergi tengok Reki tu hari lah. Of course lah, kita organizer kena pergi tengok Reki. Sound system, kalau dalam mana-mana rock concert pun, sound system di tempat-tempat seperti itu memang padu. Cuma kita kena bawa penambahan lah. Depends on music apa yang kita bawa. Katalah satu hari K-pop, kita akan bawa benda lain. Backline lah dia panggil. Katalah hip hop, dia akan jadi lain sedikit. Setting dia pun lain dan sebagainya kan. Jadi itu bukan kepakaran saya. Itu pasal kita ada Hamka daripada Thrive yang akan uruskan benda-benda tu lah. So yang pastinya Budi pun ada pengalaman kat situ. Pengalaman dekat ZKL tu memang different level lah bro. Masa Tempat Reki tu baru. pergi tengok dia punya backstage. Ya Allah ya Tuhan, gempak betul. Power sangat Budi. Tak pernah tengok macam tu. Dia selesa lah. Selesa. Pada yang merokok kan, dia ada satu bilik untuk merokok kan. Tandas dia. Lepas tu masuk-masuk je kan. Kan ada layar putih betul, macam tu kan. So dia akan paparkan show-show yang akan datang. Yes. Wow, Cantik satu kan. environment yang padu lah ZKL ni. Dia benda first yang saya tanya masa saya datang tu, surau kat mana? Okay. So dia bawa lah. Bawa pergi surau. Okay, ni surau ni kecil. Cakap memang kat dalam ni kita memang kesesuaian dia untuk buat surau besar-besar tak kena lah. Tapi dekat tempat yang sama sebelah tu ada Malaysian World Bazaar. Situ ada surau. Mall kat tepi yang dekat tu pun ada surau juga. So benda-benda tu diorang dah fikir tau. Tapi kalau nak besar lagi, pergi Masjid Negara lah. Dekat jalan kaki lah. Jogging. Sekarang kalau pergi Masjid Negara ke Zep tu, bawa beam babe, yang elektrik skuter tu kan. Tapi yang heran ni, konsert Dewa ni kan, dia buat tempat besar. Betul? Boleh habis. Tahu tak siapa yang beli? Siapa? Fikir lah. Duk kira macam tu fikir balik kan. Betul ke ada yang beli kan? Takut-takut nanti ada yang macam ulat-ulat kan. Sekarang ni kan ramai ulat tau. Oh, dia jual balik. Jual balik. Tak terfikir pula macam tu. Maknanya bukanlah fan. Tak tahulah, ini kita ni lah. Okey, jadi saya nak umumkan kat sini. Saya ada tiket Dewa. Satu untuk 2,500 lah. Ulat. Anik pergi nanti Dewa. InsyaAllah. Dewa punya saya tak sempat beli. Tapi Bang Fiz punya hari yang kedua tu saya akan pergi. Dalam pada saya menjadi organizer untuk konsert dan rock konsert saya sendiri, saya juga nak support kawan-kawan lah. Bang Fiz pun berkawan daripada zaman kita Express lagi 2005 pun dah mengenali mereka. Jadi saya nak pergi tengok diorang, nak support diorang kan. Setiap konsert ada cabaran dia kan. Anik rasa macam mana? Apa yang susahnya untuk buat konsert? Okey. Nasib baik saya ada pengalaman daripada konsert YOLO live session 2020. Banyak beza lah sebenarnya, tapi at least saya dah ada sedikit pengalaman dalam menguruskan konsert ni. Cabaran paling besar dia adalah waktu.
Nak apabila kita gandingkan 3 nama besar, masing-masing ada kerja masing-masing, masing-masing ada komitmen. Diorang pun bukan semua umur Noh, kan? Bukan time-time Bang Fiz yang mungkin fokus dia masih lagi 100% pada music. Ini we're talking about Spider dengan Ekspedisi, masing-masing dah ada anak pinak dan sebagainya. Jadi fokus masa tu nak mendapatkan mereka untuk sekali untuk kita buat video, untuk kita buat promo, itu cabaran dia. Bukan kita salahkan dia orang, tidak. Kami memahami. Sebab kami pun bila dah start buat konsert ni, kita nak meeting untuk YOLO Malaysia ni daripada start tahun ni berbincang dan sebagainya, oleh kerana kita punya main person idea pelopor YOLO Asia ni berada di Thailand, tak balik-balik. Dan Hamka ada dekat sini, tim Hamka pun ada dekat sini, social media. Kita menguruskan semuanya melalui WhatsApp, email. 2 tu je. Kali pertama kita berjumpa adalah waktu press conference di Rebong baru ni. Itu 13 hari bulan Julai. So bayangkan, selama kita merancang, sejauh yang kita pergi tu, tak ada meeting. Kan? Itu antara cabarannya. Sekarang yang wakil kita dekat Thailand tu dah balik. Itu pun dia kena gerak pergi Indonesia nak sort out YOLO Indonesia pula, kan? So benda-benda gini benda baru untuk saya. Yang saya tak nak adalah saya diguna pakai ataupun saya dilihat sebagai the look and the face somebody popular dan kita ride on this. Kalau nak ride on somebody, jangan ambil aku lah. Kau ride lah on someone more popular lah, maksud aku. Let's say popular apa? Tak samalah kalau ni dibanding Aaron Aziz misal kata. Kan, contoh. Jadi apa yang saya cakap dekat Ip dengan Hamka, jangan anggap saya ni sebagai orang yang tak nak bekerja. Sebab saya setuju untuk menjadi part of YOLO Malaysia ni sebagai executive producer supaya saya belajar. Jadi dalam tim tu saya mengakulah saya antara yang paling lembab buat kerja, kan. Tapi benda ni pelan-pelan baru. Pelan-pelan kayu, and they are very understanding. Jalan, kerjanya jalan. Cuma makan masa lah. Bahagian saya tu makan masa sikit. Ya. Anip, kenapa 27 Ogos? Okey, macam saya cakap nak mencari waktu untuk menyatukan semua tu agak payah. Kalau ikut jiwa dan hati kita orang, awal Ogos nak buat dah. Tapi nak campur Spider free bila, Ekspedisi free bila, Noh free bila, semua tu dia menjurus ke arah 27 Ogos. Dan untuk yang pertama ni memang kita tak nak lari daripada lokasi tu, ZEP. ZEP Kuala Lumpur pun penuh kat tu, booking dia tu. Dia orang bukanlah kata every banyak week show, tapi masa nak sambung semua, kan. Itu payah tu. Kapasiti berapa dalam ZKL? Untuk ZEP Kuala Lumpur ni sekitar 2,500. 2,000. 2,500, tapi setup dia style lah. Kalau 2,000-2,500 ni kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang kita pernah pergi tu, kecil. Tapi dia besar sikit dengan KL Live. Betul. KL Tapi Live, quality yang dia bagi tu, itu yang kita nak. Maknanya kan dinding dia memang dibuat untuk sound yang kuat-kuat. Kan? Floor dia pun lain. Floor lain Lantai dia lain, absorbent. Bunyi tu tak akan menggegarkan kita. Tak ada, dia tak ganggu sound. Dia tak ada pantulan, kan. Dinding dia pun lain. Even dia punya lighting dan dia punya speaker kat atas tu dia panggil array, kan. Itu pun lain. Dia punya dia orang dah fikir lah benda-benda tu. Itu yang saya tabik tu. So masa Anip pergi ZKL Kireki tu, nampak dia orang ada buat sesi tour, ada penerangan lah. Ada penerangan, lepas tu kita dah test sound sikit, kita test soundboard dia, macam-macam lah. Pasal kita pun akan bawa tim kita supaya tim kita pun tahu begini tempat dia, apa yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Itu yang penting, bawa tim pergi tengok tu. Saya nak pergi tengok Bang Fiz pun saya nak tahu, nak feel tu. Nak feel. Dia orang jalan dulu. So kita pergi tengok dulu. Bang Fiz dulu Bang Fiz dulu. Tak silap lah. Belum beli tiket ni, tapi hari kedua lah saya nak beli. Dia orang pun 2 hari juga tu. Anip, apa yang menentukan kejayaan sesebuah konsert? Adakah sebab tiket sold out? Adakah sebab video-video yang akan viral nanti? Tapi tak tahulah konsert ni boleh dirakam ke tak, kan. Biasanya orang akan sediakan kan. Adakah sebab review media bagus ataupun benda ni trending dekat social media? Konsert bagi saya yang menjadikan sebuah konsert tu sukses, saya pun antara yang kaki konsert juga gigs lah sebenarnya. Momen kita berada di konsert itu dan kepuasan daripada kita yang bayar tiket ni, persembahan tu, kepuasan itu sukses. Apa yang berlaku selepas dan sebelum itu tak penting. Waktu orang datang nak tengok performance artis
yang akan buat persembahan tu, itu kepuasan itu adalah sukses. Jadi bagi saya, full house ke tak full house ke, itu belakang cerita. Yang dah beli tiket ni, mereka Puas, adalah sing along lah. betul. Mereka tu adalah saya punya main commitment saya ni. Saya akan Datang untuk committed. enjoy music, Betul. sing along. Dah. Anda akan enjoy konsert tersebut, kita berikan yang terbaik dan itu sukses bagi kami. Itu memang kita punya fokus sekarang ni. Korang dah sampai kan, enjoy, rock kan, enjoy. Lepas tu balik cerita kat orang, tak apa lah kan. Yang moment tu kita nak Ya. kan. Tapi cakap pasal sing along kan, Budi ada satu cadangan lah. okey. Ini cadangan ni kita ambil daripada konsert Aziz tau. Okey. Kalau Anik pergi konsert Aziz, Tak tahu lah sempat benda ni. waktu tu. Dekat Stadium Melawati kan. Okey. So dia akan sediakan monitor dekat bawah tu. Dia akan letak lirik. So kadang-kadang walaupun kau peminat Exist tak kat mana pun kan. Kan? Ada lagu-lagu yang mungkin Tak hafal. hafal ataupun ada lirik yang salah. Betul. So bila nak letak lirik tu, orang akan sing along macam karaoke. Okey. So, oi. Antara yang mungkin kalau teknologi mengizinkan, idea macam-macam. Teknologi ni boleh ke tak boleh kan. Kita nak pancarkan lirik melalui laser Oi. Ini beyond daripada aku punya imaginasi. ke arah ceiling tau. Jadi bila kita main dengan smoke machine, kan bila laser kena dengan asap, benda tu tertulis cantik je. Ya. Tapi tak tahu lah, idea macam-macam. Mungkin Boleh teknologi nak- tidak mengizinkan. Tapi perasan tak kat ZKL tu, dekat tengah-tengah ada ni tau, disco punya apa? Ball. Lampu. Yang ada besar. Dia punya besar weh. Suluh dekat situ, terus Ah. jadi disco. Itu lirik. Betul. Idea-idea Budi tu memang terbaik sebab Kan? kita tahu yang minat Rasa ekspedisi. kena ada lah. Setiap konsert kena ada benda tu. Betul, barulah enjoy. Barulah sama-sama nyanyi. Tak adalah aku macam nak Google kan. Google lirik lagu. Okay, nyanyi sama-sama. Tambah-tambah pula buat dekat IB kan. Faham lah ni. Ya. Kalau buat dekat IB dia Phone dia tak boleh. Phone tak boleh. Tak boleh. Kau nak access macam mana? Bawa lah satu buku kan. Lirik. Print out. Okay, lagu apa cari. Tapi itu antara benda yang kita nak lihat. Fan daripada ekspedisi nyanyi lagu Noh punya fans nyanyi lagu Spider. kena ada tu. punya fans. Spider nyanyi itu lagu salah satu ekspedisi. caranya lah. Kan? Sebab bukan lagu tak sedap. Lagu tu sedap kan. Cuma kita tak tahu lirik je kan. So benda tu akan kita uruskan lah. Ya. Okay, Budi tak pergi sidang media itu, konsert 3 generasi. Mungkin Anip sebagai wakil lah daripada Spider, Ekspedisi dan juga Noh. Corak kan, kita tak nak lah spoil, tapi mungkin ada corak persembahan dia orang, mungkin ada unplug ke atau apa yang mungkin ada media tanya pasal Dah tanya dah gitu. berapa lagu untuk Ekspedisi, berapa lagu untuk Noh. Okay. Yang boleh di-share lah. Dalam pada kita yang create content tersebut, kita yang memilih Noh, Spider dan juga Ekspedisi, kita tak nak terlalu langgar ataupun terlalu mengawal persembahan kreativiti mereka. Jadi kebebasan untuk mereka berkarya di atas pentas kita serahkan kepada Spider, Ekspedisi dan Noh Saleh. Tapi kita ada cadangan sebab kita tak nak orang expect benda yang biasa je kan. So cadangan-cadangan kita masih lagi dalam perbincangan. Perbincangan ni maksudnya bukanlah kata Noh kau buat macam ni, Spider kau buat macam ni. Tidak, kita tanya kau selesa tak kalau aku letak sedikit daripada ekspedisi ni dekat elemen Noh. Kita kena make sure dia orang pun setuju baru jadi kan. Jadi itu antara elemen-elemen yang kita akan serapkan dalam YOLO Live Sessions ni. Apa keputusannya? Macam mana Budi nak tahu? Macam mana nak tahu? Beli tiket lah. So berapa lagu? 45 minit. 45 minit. Kita kira durasi. 45. Oh, setiap Band. 45 minit. Ya, betul. Lama. Sama. Berapa lagu? Kita open door dalam pukul 8. Kan? Dan siapa yang ada tiket SVIP kita panggil box dia. Dia kan kat atas Zap tu ada box. Ada 6 tak? 8 kiri kanan. Ya lah macam istana budaya lah. Betul. Yang itu dengan biliknya So, dan VIP sebagainya, itu VIP. Jadi yang tu kita ada orang pelayan untuk bagi makanan dan minuman. Makanan percuma. Yang tu percuma. Yang VIP lah. Oh, pasal dia punya tiket Tiket up berapa? Berapa paling mahal? Okay. Nanti kita habis cerita dulu. Jadi dalam perjalanan ni, let's say lah Noh dah habis perform, sekarang ni turn ekspedisi pula. Noh akan pergi jumpa dengan fan-fan SVIP tu. Ui. Siap ada meet and greet.
Meet and greet ada kategori A. Okay, sorry, meet and greet punya tiket dah sold out dah. Yang itu yang first to go lah. Paling pantas meet and greet lah, kita bagi kategori A. Tapi tiket-tiket lain masih ada. Kategori B, SVIP pun masih ada lagi, dan Rock Zone. Rock Zone freestanding semua ada lagi. So go ahead and buy dekat yoloasia.com lah kan. Cuma yang saya nak tekankan tu, meet and greet dia, untung lah korang dapat masuk backstage. Backstage lagi. After concert pergi backstage. Tak, bukan after concert. Sebelum. Ketika konsert, masa interval pertukaran tu, kita akan bawa masuk, pergi jumpa. Ataupun sebelum, antara dua tu Boleh lah. bergambar semua. Lepas kita dah tahu dah, artis akan terlalu penat. Memang betul. energy 45 minit tu bila buat persembahan live lain lah. Dia penat sangat. So apa Anip boleh janjikan untuk kepuasan pembeli-pembeli tiket ni semua? Okey saya tadi pasal tak ingat harga tiket. Sebagai penganjur, apa yang penganjur janjikan untuk konsert ni kan? Standing dengan dia punya harga tiket semua. Kepuasan kepada peminat-peminat rock tanah air. Kepuasan, sound, feel untuk nyanyi bersama orang di sebelah anda, feel untuk naikkan isyarat rock tu bersama rock artis kat atas pentas. Kepuasan adalah tahap mega punya ni. Kepuasan itu yang kita janjikan. Kan, kita bertungkus lumus seperti mana artis-artis ni bertungkus lumus untuk bagi anda show yang terbaik. Praktis dia memang terbaik. Kita memang praktis pun kita orang datang kacau kan. Supaya kita tahu macam mana kita nak buat Diorang show dah tu. tengah bersiap sedia dah. Sedang bersiap sedia. Noh tu orang banyak tanya, Noh perform seorang ke? Main gitar seorang ke? Tak, dia ada band yang akan bersama dengan dia. Bukan hujan. Dia bukan kita tak nak hujan, tapi orang dah biasa menonton hujan. In fact itu hari dekat Sound Circus hujan perform. Kali ni kita memang nak lihat sisi lain Noh Saleh. Ini yang kita bawa dekat 3 generasi. Dan kalau tanya Noh excited bukan pasal dia perform, pasal dia dapat tengok ekspedisi dengan spider kan. Buka ni kan. Okay, harga tiketnya. Saya takut saya salah cakap sebab tak hafal kan. Beli kat mana? Okey, belinya di yoloasia.com. yoloasia.com guys. Betul, dan anda follow juga YOLO_Malaysia di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Pasal kita akan umumkan kontes. Menang tiket ada dan menang gitar eksklusif. Gitar eksklusif yang ditandatangani ke? Betul, nanti saya tunjuk, saya bawa yang tu. Okey, harga tiket untuk kategori A, sorry dah habis, RM378. Itu paling mahal? Bukan. Kategori B, yang tu ada meet and greet. Kategori B, kita ada tiket bernilai berharga $288, freestanding $288, Rock Zone $328. Tapi kita punya SVIP, yang tu yang saya cerita gebang pasal makan semua kita bagi, untuk 8 orang bilik sendiri. Dia ada bilik tau. Dia ada bilik VIP $6,288. Tu dia. Yang tu pun dah 2-3 sold kot. Kita ada 8 total kan. Alhamdulillah. Okey, setakat ini pembelian tiket yang mana yang masih ada, yang mana yang dah sold out. Okey, kena cepat beli sebab kategori A meet and greet dah sold out. Tiket-tiket airline tinggal satu je budi, satu last. Siapa last tu? Cepat beli sekarang. Ada lagi tiket. Saya nak kata peratusan berapa sekarang ni, saya tak check hari ni punya, tapi sedang berjalan. Everyday memang ada tiket purchase lah. Everyday. So orang kata orang Malaysia ni selalunya nak beli last minute. I think better not lah. Yang ini saya rasa walaupun ada lagi sebulan, dalam minggu depan kau belilah dengan ulat tiket. Betul. Janganlah sampai ke situ. Dia time-time dia nak macam nak, kita tak boleh jangka benda tu habis tau. Macam sekarang tengah rancang siapa nak pergi, kawan mana nak pergi. Kan dia tengok macam tu. By the time kawan setuju tu tiket habis. Alamak. Jam kan. Tapi ZKL tu sejuk tau. Pasal tak? Hari tapi yang tak saya pergi tu memang dia kawal aircon lah. Pasal berapa ramai je yang pergi. Serius sejuk. Okey, jadi pakai jaket. Budi bukan Budi masa kat search tu kan, dia ada macam kat bawah tu dia rendah sikit kan, ada tingkat atas. So dia rendah sikit macam ni kan. Aircon kat gini memang sejuk gila. Kalau belakang lah kan, Budi kat mana, kat belakang kat tempat pintu masuk mula-mula pintu masuk tu. Pintu masuk kan dia macam rendah sikit kan. Betul. Kat situ. Okey. Okeylah, ini tapi dia lain konsep, lain dia punya tempat duduk tu. Faham. Macam Budi cakap lah, kalau sejuk masa ni lah kita nak melarang pakai jaket-jaket tebal kita. Tak.
Kau lompat lah kan. Bila lagi nak Betul, bakar kalori kan. Betul. Kau lompat sikit. Nama pun rock. Okay, harapan Nanip lah untuk konsert ni. Harapan kami bukan saja kepuasan anda menonton YOLO Live Sessions 3 Generasi Rock ini. Harapan kami juga adalah anda terus menantikan apa lagi pengumuman daripada YOLO Asia. Maksudnya YOLO Malaysia, Indonesia, Vietnam dan juga Thailand. YOLO Malaysia already sekarang ini, walaupun kami ada tim yang bekerja di Indonesia, Vietnam dan Thailand, dekat sini terus kami sedang merancang untuk konsert seterusnya. International. Saya nak hint siapa tu tak berani sebab kita masih lagi dalam 70% punya discussion. Tapi yang seterusnya yang pasti akan menjadi satu lagi fenomena. Jadi again lah, follow YOLO Malaysia supaya anda dapat update dan jangan tutup minda anda bahawa YOLO Malaysia ni akan hanya melakukan konsert. Kita ada macam-macam perancangan, antaranya festival. Kita nak buat 2 days music fest. Ini semua sambil kita busy untuk buat YOLO Live Sessions ni, kita terus merangka perjalanan untuk apa next kita ni. Sampailah 2020 ni akan ada insyaAllah lagi 2. 2023 kalau ikut daripada perbincangan macam 10. Tapi kita lihat, tunggu dah lihat. Itu dia. Dia macam kalau YOLO Malaysia ni dia banyak show-show yang menyebabkan muzik-muzik rock Kalau kalau misal katalah sekarang ni kan tengah macam konsep yang macam 3 generasi ni, kita boleh letak juga penyanyi wanita kan. Jadi penyanyi wanita sekarang yang dulu nama semua dari segi genre macam ballad kan, gabung kan. Ram, Aisyah Retno dulu macam tu. Mungkin boleh. Mungkin boleh. Maksudnya YOLO Malaysia ni tak tertaluk kepada tidak. genre muzik. Kami ni selagi boleh kami nak puaskan satu Malaysia. Selagi boleh kami nak puaskan pendengar. Kita tak akan tertakluk kepada nak buat hip hop je kan, sebab kami hip hop. Kita tak nak buat just rock saja sebab kita ada satu konsert rock yang kita telah buat. Tak ada. Semuanya adalah tentang kepuasan orang yang membeli tiket dan percaya dengan apa yang YOLO Malaysia boleh lakukan. So itu memang kita punya basic rule lah. Kita kena bagi diorang puas. Kan? Ada tak sebarang promosi buat peraduan kontes ataupun pergi ke radio-radio ke macam mana? Untuk YOLO Live Sessions ni akan bersama dengan Sina dan juga Gegar sebagai official station. Era bukan tak ada nanti. Kesesuaian. Sebab dengan era saya dah cakap dah tak apa. Kita ada tak boleh. grup lain dan juga show lain yang lebih sesuai. Faham. Sebab kalau macam yang ni Gegar ni Sina dan Gegar. Sesuai lah kan? Sesuai lah dengan orang lama kan. Konsep radio tu sendiri Betul, penting. Benda tu penting sebab kita punya target audience pun bukan lain, betul. Tapi kot lah ada rezeki YOLO Malaysia buat. Era ni untuk konsert dollar lah. Dollar okey. Macam dollar okey kan. Itu pun dah berhubung juga dah tu. Siap tanda tangan dah semua tu. Ya, jadi ini yang kita nak berikan kalau you all nampak. Ni kalau beli kat berapa ni? Yes, ini dah siap ditandatangani oleh hampir semua yang terlibat. Pasal yang ni Abang Mael daripada ekspedisi tu hari tak berapa sihat. So dia tak datang ke press conference. Jadi saya akan mulakan journey saya untuk pergi jumpa Abang Mael untuk dapat tanda tangan terakhir tu. Kemudian yang ini kita akan bagi kontes. That's why saya suruh duk follow YOLO_Malaysia tu. Kita umum kat situ. Kontes dia apa yang dia orang perlu buat? Ini pasal gitar kan. Dia tak adalah macam jawab 3 soalan dengan mudah. Tak adalah semudah itu. Kenalah buat something yang mencabar video sikit dan sebagainya kan. Saya hint lah sikit. Tak susah tapi tak senang. Dia kena melibatkan suara sikit lah. Sampai situ. Korang kena menyanyi ya? Tak cakap. So bila boleh join kontes ni? Belum lagi lah. 1 bulan lagi lah. Dia macam ni, kalau ikut strategi sekarang ni dah jadi business person ni kan, ada strategi. Minggu ni masih lagi banyak hebahan melalui rakan-rakan media yang datang press conference. Thank you so much everybody. Tapi yang dia highlight benda lain yang viral. Tapi yang saya ucapkan terima kasih ni masih lagi ramai juga yang memang carry cerita pasal konsert tersebut. Thank you very much. Kepada PR team yang melakukan tugas, kawan kita jugalah, Joe PR lah kan. Thank you very much juga. So kita punya strategi is bila write up ni dah berkurangan, baru kita nak start kontes social media kembali. Ni bukan satu je kontes, dia ada benda-benda lain juga lah. Termasuk tiket kan. Faham. Okey, kita berpindah kepada tajuk lain yang mungkin sudah tentu orang nak tahu kan. Bila dah
dah orang kata rebrand Johara Pagi Era sudah tak ada. Baik. So apa pandangan secara personal lah bila Hanif tukar ke petang dan ada sosok 3 penyampai baru, Radin, Azad, Nabil. dan juga Nabil dekat situ. Betul. Sebenarnya masa malam dinner Rocket Fuel hari tu, dia orang dah macam bagi hint tau. Dah clue kan? Clue. So macam patutlah dia orang buat satu lucky draw ya. Dia sekali kan tak pentas. Faham, okey, faham. So secara personal lah, bila ada Radin kat situ, Azad, Nabil. Saya cerita tentang Johara dululah. Penghujung Johara tu memberi impak yang kira saya beremosi lah. Kalau tengok saya punya video-video waktu tu, hari terakhir saya ke udara sebagai penyampai radio pagi. Ini 14 tahun. 14 tahun nyawa saya ni membesarkan anak 2 orang, rezeki saya macam mana, bisnes saya semua saya develop berdasarkan kerja saya Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Jadi bila berakhirnya Johara, saya personally sangat emosi lah. Kalau saya emosi, apatah lagi Johan dengan Ray. Dan pada hari terakhir pula, waktu tu Johara dah tak ada dah, cuma tinggal saya dengan Ray untuk bertugas pagi, sehinggalah mulanya One Era. Hari terakhir tu pula Ray pula tak sihat, jadi saya seorang lagi emo. Dah lah tengah live kat Instagram, tak tahu macam mana boleh menitis air mata pula kat situ kan. Dia menampakkan macam saya ni dah penghujung dalam radio. Bukan itu, dia sedih dia kerana live saya akan berubah kepada something yang saya belum pasti apa. Saya ambil sebagai cabaran baru. Bukan tak happy. Dia susah nak explain. Bila Johara tak ada ni, 10 tahun hidup saya mengukuhkan satu pasukan Johara ni kan. Tapi untuk kawan-kawan 3 Pagi Era, show diorang 3 Pagi Era, Radin, Nabil dan juga Azad, percayalah akan ada satu masa yang korang jumpa vibe tu dan boom, akan meletup juga. Seperti Johara juga. First week kita bukanlah terus amazing kan. Seperti juga waktu saya dengan Ray masuk bersama Aznil, orang masih rindu arwah Dem Ramboy. Orang akan kata siapa diorang ni. Orang akan banding-bandingkan dibanding-bandingkan. Itu progress yang akan kita kena lalui. Dan saya yakin dengan kebolehan 3 Pagi Era ni, pasal diorang kawan-kawan bukan saja kawan-kawan kerja, tapi di luar pun nampak dia punya keserasian tu kan, nampak. Jadi please enjoy your time kerja pagi ni lah. Dia orang pula kena ubah daripada hidup bangun lewat ni kepada bangun pagi kan. It's your turn bro. Cakap dengan Radin kan, it's your turn bro. So dia akan merasa lah ya. Dia rasa pula macam tak ada live ni saya kata pukul 9 kau dah kena tidur. Yelah, pelik kan. Tapi tak adalah setiap malam kan. Adalah kita akan Sabtu Ahad. Sabtu Ahad tak. Tapi live kerja Isnin Jumaat tu, benda-benda yang orang ajak pergi kedai mamak aku 10 tak ada. Badminton pukul 9 saya tak pergi. So dia jadi macam hilang kawan pun ada. 14 tahun ni baru tengah kecap-kecap balik ni. So tak rasa macam bila dah kerja petang, my life is back. It's kind of back Member memang tengah DM tengah dinner jom. Boleh ajak dinner sekarang kan. Ada yang breakfast jom. So ada juga. Itulah dia. Tapi saya tak takut pada perubahan. In fact saya mengalu-alukan gerakan radikal seperti ini. Saya mengalu-alukan cabaran lebih luas, lebih terbuka, lebih besar, lebih mendidik. Seperti saya selalu cakap dekat management team don't be afraid to move me around. Saya takut dia orang macam pasal Hanif dengan Ray ni dah lama dekat sini, Johan dah lama kat sini. Dia orang tak dapat nak buat keputusan yang terbaik untuk Era. Pasal Johara ni dia boleh dikatakan anak emas Era FM. Betul tak? Masa saya dengan Pak Nil pun kita anak emas juga. Yelah tengoklah anugerah berapa dah korang sapu. Banyak. Kan? Alhamdulillah. Sampai tak ada dah anugerah tu. Inilah ni kita cerita pasal 10 tahun ni, satu jangka masa yang lama. So pastinya ada pahit manis yang sudah dilalui untuk you guys bertiga. So antaralah momen-momen yang sampai sekarang macam tak boleh dilupakan ke pahit maung Johara. Sesuatu yang kami lakukan tu banyaklah momen dia, tapi antara yang saya rasa kami lakukan dengan baik dan dengan ikhlas, salah satu daripadanya adalah apabila kami mengangkat nama-nama atlet Paralimpik.
waktu tu tak berapa dipandang. Belum lagi memenangi emas di Olimpik, tapi kami dah lakukan, kita bertanding dengan diorang. Saya lari, waktu tu Ray dia apa ni, lontar peluru kan, kita dah buat dulu. Dan dari situ kami sedar memang ada impact terhadap atlet-atlet yang kadang orang terlupa nama dia. Kadang orang rasa macam unsung hero. dia ada unsung hero sebab dia work so hard kan. Itu antara impact terbesar kepada orang. Untuk diri sendiri pula, personally lah, saya dengan Ray ni pemegang rekod Malaysia ke udara di tapak paling tinggi di Malaysia, something like that lah. Saya tak tahu nama sebenarnya, tapi memang ada dalam buku rekod Malaysia apabila kami mendaki Gunung Kinabalu sehingga ke Laban Rata. Bukan puncak, tapi Laban Rata tu sebab puncak memang tak boleh ke udara. Laban Rata ada tempat untuk menginap sebelum ke puncak. Last call ke puncak tu, kami ke udara dari sana. Saya tak silap saya 2015 mungkin. Itu memang cabaran paling besar lah. Satu, saya bukannya aktif mendaki pun. Kan orang suka hiking. Saya tak berapa minat. Pergi jangka training tak apa. Kan, sebelum tu. Training tapi kita training ala kadar lah. Saya punya training waktu tu duduk kat kondo, bawa laptop bag tu, rumah tingkat 12 waktu tu, naik tangga, jalan kaki. Hari-hari balik kerja, itu je lah training saya. Tak masuk hutan, masuk sekali je. Itu saya. So itu, kalau Budi boleh bayangkan saya sampai ke puncak, bayangkan Ray. Dia sampai bro. Kat Laban Rata tu dia sampai. Orang yang naik ke Gunung Kinabalu akan tahu betapa mencabarnya. Benda tu mental tau. Mental. Memang dia lambat, tapi dia sampai, kita berjaya ke udara dari sana. Itu antara pencapaian personal saya yang paling besar. Dan mungkin tak akan buat lagi lah. Kan? Mungkin tak akan buat lagi lah. Memori kami bertiga pula adalah kami telah dicabar oleh MyPW, Malaysian Pro Wrestling. MyPW ni adalah satu gerakan kecil, tapi fan base dia antarabangsa. Siapa yang minat wrestling, minat local wrestling, dia orang akan kenal. Ada Coach Shaukat, ada Phoenix. Phoenix dikenali sebagai wanita gusti bertudung pertama di dunia. Diiktiraf tau. Itu Phoenix. Ini MyPW mencerita gusti yang ada dekat Malaysia ni. Saya dengan Ray pergi bergusti. Kita pergi training, kita pergi bergusti. Benda tu ada kat YouTube lagi. Johan pun terlibat. Tiga-tiga kami sebenarnya kalah lah, tapi kena buat lah. Menang menipu lah. Kita, kalau tengok video tu pun nampak lah. Ada trik. Johan adalah main cheat sikit lah kan. Wrestling takkan lah, tak boleh. Dia banyak drama wrestling ni. Kalau tidak, bosan. Kita hampir kalah, tetapi Johan telah menyelamatkan keadaan. Zizan pun terlibat waktu tu. Saya tak ingat tahun berapa. Yang tu 2016 mungkin. So ini antara benda-benda yang, dan saya suka. Saya pantang dicabar tau kat radio. Dia bulan puasa je kan, ada orang akan cakap, engkau senang kerja kat radio ni, aircon apa benda kan. Satu hari tu ada brother ni call, cuba kau meniaga air mangga dengan aku untuk bazar Ramadan. Terus saya ikut. Biasa macam senang kan. Ya Allah, bangun pukul 4.30 tu, dah terus kena pergi pasar Selayang, pilih mangga. Balik tu pergi beli air pula, pergi campur dengan ais, macam-macam lah, sampailah habis kat bazar Ramadan tu. Jadi setiap tahun saya ada buat cabaran Ramadan Hanif. Ada yang saya pergi dengan di BKL, kutip sampah dekat Chowkit. Itu bulan puasa juga tu. Itu antara benda-benda yang kalau bukan sebab saya kerja kat era ni, saya tak buat tu. So, semua konten-konten itu digital. Kan? Dia okey, saya sebagai seorang manusia yang suka mencari jawapan. Itu satu benda. Saya nak feel benda tu betul-betul. Tapi peluang tu tak akan dapat kalau bukan kerja dengan era. Siapa nak bagi peluang untuk saya buat? Saya pernah buat terjun payung terjun. Kalau bukan sebab era, saya tak dapat peluang tu. Tapi kalau dapat nak ke? Macam dah buat dah. Tak, maksudnya secara personal, bukan sebab era kan. Macam saya suka. Saya suka mencabar diri supaya orang kata benda yang kita takut, kita berjaya lah lakukan. Kita langgar. Kita langgar kan. Macam panjat Gunung Kinabalu tu lah. Kalau saya dengan kawan-kawan saya nak merancang tu lain sikit lah. Nak kena tunggu dia tak ada gaji, dia apa benda nak kena kumpul. Dia tekanan dia berbeza. Bila kita buat tu untuk era kerja, yang management fikir konten, dia lagi lah push pergi ni, kau boleh ni, kau boleh. Dia orang fikir konten. Dia orang memang dah. Betul. Saya sampai kalau saya fikir balik, memang benda tu minat, tapi oleh kerana backup saya kuat dengan era ni, peluang tu terbuka kan. Jadi itu saya bangga lah dengan era ni. Benda-benda tu yang saya buat ni, saya bangga lah kan. In fact, masa nak pergi panjat gunung tu bergaduh,
Tak nak buat. Saya ngeri tak nak buat. Cakap, apa benda ni, over sangat ni kan. Waktu tu kita nak kena fly pergi sana kan. Masa tu antara bos kami adalah Brian, suami Nana Mahzan. Dia pujuk kita, Nip, kau pergi Nip. Sebab dia pernah pergi. Ini life changing moment tau. Betul, tak menyesal langsung Budi. Dah on air tu, bila saya sampai ke puncak, ke atas tu menangis Budi. Rasa kerdil sangat. Tengok keindahan alam. Terus ingat Tuhan. Masa tu teringat Tuhan tu, maksud dia lain tau. Feel dia lain. Ya Allah, aku ni apalah sangat berbanding apa yang aku nampak sekarang ni kan. Tak menyesal langsung peluang tu. Tu belum lagi terbang angkasa jadi angkasawan. Kalau dapat tu bos-bos kalau dengar, saya nak buat terbang ke angkasa. Ya, ni jenis macam suka adventure. Suka. Pantang pula tu orang cakap, kau tak boleh buat lah. Oi, pantang. Tapi Hanif lebih 14 tahun lah dalam dunia penyiaran, penyampai radio. Sudah tentu perhati lah benda yang beza daripada dulu sampai sekarang kan. Radio, perkembangan radio sekarang ni berbanding dengan dulu macam mana? Apa yang ketara sangat? Kalau tahun yang saya start dulu 2008 sebagai penyampai radio, kalau waktu itu mungkin antara nama besarnya adalah KNK lah. Kiran dan Khairil dekat era pagilah diorang. Kalau ketika itu pun waktu tu sebenarnya dah Aznil dan Dem Ramboy. Kalau tanya diorang pun soalan sama juga. Dulu macam mana, sekarang macam mana kan? Maksud saya ni, perubahan dalam radio ni tak akan berhenti. Dia tetap akan berlaku. Jadi kalau generation saya, apa yang saya lihat adalah persekitaran yang menjurus ke arah alam digital. In fact, secara bisnesnya, kalau perasan, era tak lagi digelar era FM. Kami bukan lagi radio platform sahaja. Kami juga ada podcast. Kami juga ada YouTube. Kami juga digitally very active. Kami juga ada platform yang membincangkan hal-hal lebih serius. Semua ada. That's why penjenamaannya adalah, kami adalah era. Tak perlu ada FM pun. Radio memang ada. Tak ada. That's fine. But everything else pun ada. So antara perubahan paling ketara yang saya lihat daripada 2008 tu adalah macam mana 2-3 orang cameraman lah kiranya dilatih dan dilantik untuk jaga 10 stesen radio under Astro waktu tu. 3 orang je. Tapi masa tu konten YouTube semua tu tak berapa gila lagi. Belum gila-gila Facebook, belum gila-gila Instagram. Sekarang boleh dikatakan setiap stesen ada social media manager dia sendiri. Dibanding dengan dulu 3 orang ni jaga semua stesen, sekarang dia orang ada office orang sendiri, besar gila. Betapa penting ya digital betapa sekarang. Betapa pentingnya alam digital. Dulu datang pakai selipar orang tak perasan. Saya pakai lag je. Bukanlah kata pakai selipar lah. Astro tak bagi, bukan pakai selipar. Cuma contohnya, saya pakai selebet. Sekarang tak boleh. Kita muka kena jual juga kan. Kena ada juga kan. Itu antara perubahan ketara yang berlaku lah. Digital alam digital. Okey, sekarang ni 101. Apa tu? Okey. 101 ni banyak maksud. Antaranya bukan apa? Ada mall satu mall. IOI mall lah, aku confused. Okey, 101 ni pasal siapa yang pergi ambil ijazah ke kan, sarjana muda ke ataupun apa-apalah pergi study kan. Kan setiap subjek ada kod dia. Management. So kalau dia introduction to mass communication contohnya, kod dia mesti 101 media. 101 permulaan, right? So kita ambil kod tu sebagai, kami ni adalah permulaan untuk korang, permulaan baru untuk kami. Alright? Saya dengan ni. Tapi kalau dipikirkan balik, saya dengan Ray akan berikan anda 101% to be the best. We will give you the best. So itulah 101% lah. Ya, di sebalik nama faham. 101 era itu. Orang pun pening. Asal tukar frekuensi ke? Tak ada. Frekuensi setiap negeri berubah pun kan. Tak ada. 101 tu tak ada kan. So ada tak konten kat situ? Apa pengisian? Pengisian konten, kalau ikut pengalaman kami di waktu pagi, ada sedikit perbezaan cara penyampaiannya. Sebab kita kena faham, di waktu pagi kita menghiburkan orang yang dalam perjalanan ke tempat kerja. Dia belum ada meeting yang stres, dia belum reply email, dia belum, ini waktu yang masih lagi nak kena gerak, dia bangun pagi, fokus. So mungkin sebagai seorang pendengar, apa yang saya terangkan ni anda tak dapat lihat dan fahami seperti mana saya fahami lah. Tapi ada beza dengan
Orang yang on the way balik kerja dah stres ke office, nak pergi jumpa family. Beza. Untuk bahasanya yang saya rasa lebih mudah difahami, saya dengan Ray tak nak kelakar dah. Tak nak, bukan job kita untuk jadi kelakar pun. Saya dengan Ray, instead of funny, kita jadi fun. We're going to be your friend in the car. Kau dengar je kita daripada mana, kita tak nak funny joke-joke. Tak ada. Kita fun je. Dia macam, ada kawan yang kelakar, ada kawan yang seronok. Kami nak jadi kawan yang seronok tu. Di-stress. Korang dah habis kerja kan? Okay, kita lag-lag. Call sembang hari ni, call cerita pasal kucing. Hari ni? Kucing siapa buat hal? Hari ni macam tu kan. Dia tak ada benda yang kita nak punchline pun. Kalau pasal kucing ni memang automatically orang yang call tu cerita pasal kucing, itulah punchline dia kan. So macam hari ni ada keluar satu video yang Anip macam meluahkan perasaan dia lah. Macam semua kena buat sendiri. Adakah itu satu drama? Atau pentingnya benda yang macam korang kena fikir bila dah masuk konti akan ada macam, yalah, kamera akan buat satu konten apa kan. Okay, yang tu bukan drama. Sebabnya dia waktu saya kerja Johara tu, kita ada penerbit. Penerbit berubah-ubah. Raja Nadia sekarang ni bos kat Gegar. Kita ada Azhar sekarang ni dah jadi music director dekat Era. Dan last kali sebelum habis ni Johara ada Dania. Dan kerja penerbit ni adalah untuk memudahkan penyampaian kami. Maksudnya dia akan fit point dia. Cakap okay, semalam kita dah bincang ni, hari ni kita akan call dengan atlet ni. Dia akan call dulu kat luar. Saya tahu-tahu tekan butang tu, hello, dah ada dah orang tu. Bila masuk petang pula, tak ada penerbit. Jadi selama 10 tahun yang saya dah biasa orang ambilkan telefon, orang make sure, Nip jangan lupa ada kontes pukul ni. Nip jangan lupa ada iklan waktu ni. Nip check dulu, jangan terlepas azan ni. Itu semua penerbit yang akan bagi tahu saya remind. Tiba-tiba tak ada. So saya pun dengan Ray pula dia tengah live. Ray pula dia tengah live kat TikTok. Syok kau ni kan? Aku pula kena pandang semua kan. Tapi itulah maksudnya, makan masa lah. Kita nak kena biasakan diri ni kan, nak adapt. Yang macam dalam video yang Budi sebut tu, nama dia Azhar. Azhar antara penerbit paling lama dengan Johara. Sekarang dia dah jadi music director. Tu kita panggil dia. Azhar, kau janji tu hari ada penerbit. Tapi dalam hati Azhar, Nip jangan malas sangat buat kerja sendiri kan. Anip, kalau kita tanya Anip, ciri-ciri ataupun kriteria yang kita perlukan untuk menjadi seorang penyampai radio kan, untuk kepada generasi-generasi pelapis ni kan, yang orang kata berminat nak jadi penyampai radio, apa yang dia orang perlu buat? Rasanya stigma yang masih belum berubah daripada zaman 80-an hingga 90-an ni adalah cara penyampaian yang orang rasa macam orang radio ni dia kena cakap jenis yang straight je kan. Suara. Saya Hanif Hamzah, selamat datang ke rancangan. Dah tak ada dah benda tu. Kan? Tak ada. Sebab bila kita buat macam tu, ada satu jurang di antara pendengar dengan penyampai. Jurang tu adalah, oh dia ni penyampai, saya pendengar. Sekarang tak ada. Kita nak sembang dengan orang, cara kau sembang kat kedai mamak je, macam Budi dengan saya tengah buat sekarang ni. Kita tak perlu nak beria sangat yang pada suatu hari ada berlakunya. Mungkin ada orang yang style macam tu lagi, tetapi saya rasa dia pada format radio lah juga kan. Betul. Macam, dalam peredaran masa yang kita lalui sekarang ini, lagi kita jadi manusia, lagi orang nak. Itu pasal kalau kita tengok FYP kat TikTok, yang candid tu lah yang orang suka. Yang terlalu natural, terancang tu, spontan. Orang dah bosan dah. Terlalu terancang ni kita tahu ini setup ni. Dia nak human touch, dia nak connectivity tu kan. Dia nak orang macam Ray. Dia bukannya budak yang bercakap nak serius sentiasa. Orang nak dia ni dulu SPM dia tak ada. Dia pergi belajar buat aircon. Tu. Why? Sebab everybody is like that. Everybody ada story tu. Satu benda yang kita lakukan yang tepat waktu kita di Johara adalah kita tak pernah suruh Ray perfect bila bercakap. Ray akan tersasul. Sebab ada orang macam Ray. Saya ni boleh cakap English sikit-sikit kan. Tersasul tak ada. Sebab saya mewakili satu kumpulan orang itu yang mengejar cita-cita, yang mengejar studies. Wakil, Johan, jual sate, jual otak-otak, belajar di sekolah pondok. Pun ada orang yang macam itu juga. So jangan terlalu serius dalam penyampaian anda. Jangan terlalu memikirkan sebagai penyampai ni anda adalah selebriti. Sebab bukan. Kita sama Budi. Kita adalah orang media. Kita menyampaikan maklumat. Cuma cara kita sampaikan berbeza.
Ya. Itu je Budi. Tu pasal kalau Budi perasan dekat PC, saya lah yang macam berkawan dengan rakan-rakan media tu. Betul. Orang atas pentas yang saya umumkan naik atas pentas untuk PC hari ni, dia saya akan jadikan bintang. Sama. Di radio bila kita jemput seseorang itu, dia adalah selebriti atau tidak, orang itu kita kena jadikan dia sebagai star, bukan kita. Itu yang saya nak tekankan lah. Nak jadi penyampai, you have to be human first. Jadi manusia dulu. Jadi diri sendiri Jadi lah. diri sendiri. Yang fake. Tak payah fake. Tak payah fake. Kalau tak jadi, tak jadi lah bro. Macam tu kan. Dia dah bertukar penyampai radio sekarang ni. Betul. Macam Hanif, apa perancangan Hanif? Macam 5 tahun akan datang, apa? Di mana Hanif berada nanti? 5 tahun akan datang, saya tetap akan menjadi penyampai radio. Tapi saya lihat, Dah kalau 5 tahun akan datang, genap 20 tahun tu. betul, cantik lah angka tu kan. Tahun ni dah nak masuk 15. Jadi kalau lagi 5 tahun jadi 20. Just nice, 2 dekad. Saya fikir kalau saya berhenti pun adalah kerana saya lebih ingin fokus kepada YOLO Malaysia. Saya ingin lebih fokus kepada agensi pengiklanan yang saya ada. Sebab sekarang ni saya cuba pecahkan masa saya kepada 3. Kan? Tapi dalam masa 5 tahun ni, kalau saya dapat kepuasan lagi mencapai satu level yang berbeza, saya rasa lepas 5 tahun tu cukup lah. Cukup, biar saya jadi orang di belakang tabir. Itu memang selama ni interest saya. Orang tahu kenapa saya di Johara ni, orang panggil paneler. Macam Budi jaga sound panel ni kan. Budi jaga kamera, Budi jaga screen. Sama, itu tugas saya dalam Johara. Sebab saya minat benda tu Kan? Saya suka jadi orang belakang tabir. Kan? So itu akan menjadi saya punya direction yang seterusnya. Saya akan bergerak ke belakang mikrofon. Saya yang akan jadi tukang pasang, tukang direct, tukang produce. Sekarang ni dah langkah pertama saya dengan YOLO Malaysia. So in 5 years, korang akan lihat sebuah Hanif Hamzah Sendirian Berhad yang berbeza lah agaknya kan. Tak tahu lah. Tapi bukan sebagai penyampai radio lah. Agensi pengiklanan buat lagi ya? Buat lagi, masih lagi menjadi rujukan, especially kalau pengiklanan tu melibatkan radio. Masih lagi. Tak penat ke? Macam banyak benda nak kena Saya beruntung sebab saya ada keluarga yang sangat supportif. Saya beruntung sebab waktu saya penat, ada orang akan, Nip, it's okay Nip, kau rehat. Saya ada staff yang baik. Saya ada staff yang pun boleh menggantikan saya sekiranya saya tak ada. Jadi penat tu penat, tapi dia memuaskan tau Budi. Dia macam masa YOLO Malaysia 2020 tu, penat gila Budi. 5 dalam masa 3 bulan, 5 penat Budi. 5 event? 5 puas Budi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak tahu aku nak cerita dia macam mana. Sebab kali ni aku bukan di hadapan kamera. Kali ni aku punya input ni daripada belakang ni. Puasnya dapat tengok 7 Loka buat performance yang padu. Puasnya dapat tengok Rough Edge punya show. Jadilah plan kita. Itu saya nak. Jadi penat dia tiba-tiba hilang. Penat dia macam, okey kot, nak buat lagi lah. Penat ni. Besok fikir lagi, buat apa lagi kita kan. Kepuasan tu Budi. Faham. Okay, 7 minit lagi. Mungkin pesanan ataupun kata-kata akhir daripada Hanif. Jangan berhenti bermimpi. Jangan berhenti mengejar impian anda. Jangan berhenti. Saya faham mungkin latar belakang, your circumstances are different than mine. Saya faham sekiranya anda punya kesukaran hidup. Tetapi bila ada peluang itu, ambil. Bila ada peluang untuk menjadi lebih baik, take it up, pick it up. Dan sekiranya mengejar sesuatu, always remember, berlumba dengan diri sendiri. Be better than yourself. Siapa diri anda semalam, kalau dah baik, jadi lebih baik hari ini. Dengan cara itu, kita tidak berdendam dengan sesiapa di sekeliling kita, hanya mengejar diri sendiri. So itu mungkin kata-kata akhir saya. Deep ke? Dia macam cringe je. What is that? Quote kita hari ni. Okay, thank you Hanif sudi melapangkan masa podcast dengan kita selama 1 jam lebih. So mungkin kita doakan semoga konsert 3 generasi berjaya lah. Terima kasih Budi. Kita sold out. Dan persembahan nanti keempat, InsyaAllah Budi akan turun Padang, okay, untuk cover. Cantik Budi, cantik. Nanti kita bincangkan PR Ini hari apa? 27 Ogos adalah hari Sabtu. Sabtu. Sabtu biasanya free sekarang lah. Ni kan, kalau Sabtu Ahad mesti ada macam 2 acara, macam konsert
2 acara macam tu kan. Tapi 27 tu tak ada tau. Tak ada, Setahu saya tak ada lah. Nasib Unless baik. ada Etiko Sendang lah. Ada. Tak pasti. Mana? 27? Sebab saya tak ingat date dia. Tapi crowd lain. Itu crowd lain. Kan? Otak tetap berbisa. Ya, kita raw lain. Okay Nip, thank you so much untuk podcast Borak Sini Habis Sini. Budi, thank Jumpa you so lagi. much for having me. Aku memang daripada tadi aku duk puji apa yang Budi ada kat sini kan. Dengan space yang Budi ada, dengan quality yang Budi sampaikan kat sini. Budi, kalau Budi tanya tadi macam nak jadi penyampai radio, kalau tak boleh jadi macam Budi. Buat sendiri je guys. Korang buat sendiri je. Podcast sekarang ni. Ini terbalik ni. Aku bukan jemput Budi datang radio. Budi jemput aku. Tapi macam Anip sendiri jarang nak buat ni dapat apa podcast macam ni. Saya ada dijemput, ada dijemput dan saya tak pernah turn down lah. Sebab saya suka orang yang buat podcast ni memang buat out of interest tau. Dia minat sesuatu, dia fokus pada benda tu. Betul kan. Itu hari saya dijemput untuk podcast fashion. Ada. Dia bukannya buat benda tu sebab nak buat duit. Dia memang pasal dia minat. Kan. Ada juga podcast tentang mental health. Saya pergi juga. Oi. Saya macam, wow, korang buat ni pasal minat. Saya memang tabik. Saya buat radio memanglah minat, tapi bergaji. Kan? Bila orang buat podcast ni, biasanya starting tak ada gaji. Dia buat sebab minat dah lah. Kena keluar duit Even beli kalau sendiri. kat Spotify, kita orang tak ada earning apa-apa sekarang ni. betul. Tak ada monetization. Jadi saya akan sentiasa support sesiapa saja yang buat podcast atas topik apa saja. Kalau perlukan saya datang. Power ni. Okay, kita pandang Happy yang akan bawa saya ke sana. Okay. Podcast Borak Sini Habis Sini. Thank you so much Hanif. Sudi datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you Nip. This is how we do this.